Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bentuk piawai. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan maksud angka bererti dan menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. Yang kedua, kita akan belajar membundarkan suatu nombor dan seterusnya menyatakan bilangan angka bererti. Okey, kita pergi kepada objektif yang pertama iaitu angka bererti. Maksud angka bererti ialah angka bererti suatu integer atau perpuluhan merujuk kepada digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada satu darjah dikehendaki. Okey, apa itu integer? Integer ni adalah suatu nombor. Satu integer. Ini adalah nombor integer, contoh nombor integer. Okey. 12. Ini adalah nombor integer. 9, 10, 1000. Ini adalah contoh nombor integer. Okey. Perpuluhan macam mana pula contohnya? 0.01, 0.01, 2, 3.4, 100.1. Ini adalah contoh nombor perpuluhan. Okey, yang mana kat depan ni adalah contoh integer. Okey. So, bilangan angka bererti ni dihitung bermula dengan suatu digit dan bukan sifar. Digit ni apa? 1, 2, 3 sehingga 9. Sifar ni adalah kosong lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama ya. Diberi nombor perpuluhan. Sifar poin sifar-sifar, 5 sifar, 1 4 sifar-sifar. Okey, di sini soalan tanya. Okey, ada berapakah bilangan angka bererti? Okey, angka bererti kita singkatkan dia sebagai A, B. Okey, angka bererti pada nombor perpuluhan ini. Okey, so macam mana kita nak kira dia? Okey, cara kita nak kira dia adalah, okey, sifar di depan nombor perpuluhan, sifar poin sifar ni. Ini tidak dikira angka bererti. Kita abaikan saja. Untuk nombor perpuluhan ini, okey, angka berertinya bermula daripada 5. 5 ini adalah angka bererti yang pertama. Macam mana pula sifar yang dekat tengah ni? Sifar dekat tengah ni dikira angka bererti yang kedua. 1 ni angka bererti yang ketiga. 4 angka bererti yang keempat. Macam mana sifar di belakang? Sifar di belakang ini dikira sebagai angka bererti. So, sifar yang pertama ini adalah angka bererti yang kelima. Sifar yang keenam ini adalah angka bererti yang keenam. Sifar yang kedua adalah angka bererti yang keenam. Jadi, untuk nombor perpuluhan ini, berapakah angka berertinya? Okey, angka bererti untuk nombor ini adalah, ada berapa? Ada 6 angka bererti. Okey? Boleh. Ingat, untuk nombor perpuluhan, sifar di depan ini kita tidak kira sebagai angka bererti. Okey? Kita mula kira angka bererti dengan suatu digit. Okey? Tapi sifar dekat tengah dengan belakang dikira sebagai angka bererti. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh nombor integer. Okey, 8 sifar 3, sifar. Okey, berapakah nombor integer di sini? Okey, so nombor integer di sini adalah, saya boleh catatkan dia. Okey, 1. Ini 8. 8 ini adalah angka bererti yang pertama. Okey, sifar ni adalah angka bererti yang kedua. 3 ni adalah angka bererti yang ketiga. Macam mana pula dengan sifar yang 3 di belakang? Okey, untuk 3 di belakang ini, okey, dia mengikut kejituan yang dikehendaki. Untuk soalan ini, okey, kita boleh juga jawapan dia. Ini adalah 3 angka bererti. Macam mana 3 angka bererti? Sekiranya soalan dia nak, okey, dia tanya berapakah kejituan untuk 1000 terhampir. So kat sini adalah 1000 kan. So kalau 1000 kat sini, dia kira 1, 2, 3. 3 angka bererti saja ini. Kalau kejituan dia cuma mahu untuk 1000 terhampir saja. Okey. Boleh juga dekat sini jawapannya adalah 4 angka bererti.
Kenapa 4 berangka bererti? Sekiranya soalan nak kepada ratus. Ratus yang terhampir. So, kalau ratus, dekat sini adalah ratus. So ratus, 1, 2, 3, 4. So macam mana pula? Dah stop? Belum. Boleh juga 5 angka bererti. Kenapa 5 angka bererti? Sekiranya soalan mengkehendaki angka bererti untuk puluh yang terhampir. Ataupun soalan ini juga boleh jadi 6 angka bererti. Sekiranya soalan dia kata dia nak sehingga sa yang terhampir. Boleh untuk nombor integer, sifar di belakang. Kalau ada sifar di belakang banyak macam ni, dia akan mengikut kehendak soalan. Tapi sifar di tengah dikira sebagai angka bererti. Seterusnya kita cuba tengok contoh. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Soalan pertama A. 2763. Berapa angka bererti? Ini adalah integer. Kan dia bermula dengan suatu digit. So digit adalah dikira sebagai angka bererti. So di sini 1, 2, 3, 4. Untuk soalan ini adalah 4 angka bererti. Macam mana soalan B? 5 sifar 8. Sifar di tengah ni dikira sebagai angka bererti tak? Dikira. Ingat ya. Untuk angka bererti, dia bermula dengan suatu digit. So 5 ni digit yang pertama kan. So 1, 2, 3, 4. Untuk soalan B, dia mempunyai 4 angka bererti. Macam mana pula soalan C? Sama juga iaitu 4 angka bererti. Kenapa? Sebab dia bermula dengan 7. 7 adalah satu digit. 1, 2. Sifar macam mana sifar? Sifar yang berada di tengah pada nombor integer dikira sebagai angka bererti. Soalan D. 15,000. Berapakah angka bererti di sini? Untuk soalan ini kita kena tengok kehendak soalan. So kat sini jawapan dia boleh jadi 2 angka bererti. 2 angka bererti kalau dia kata 1,000 yang terhampir. Boleh juga jadi 3 angka bererti. Sekiranya soalan kehendaki kejituan dia kepada ratus yang terhampir. Ataupun boleh jadi juga 4 angka bererti. Sekiranya soalan dia nak puluh kat sini. Puluh. Kejituan terhadap puluh. Ataupun juga dia boleh jadi 5 angka bererti. Sekiranya soalan kehendaki sa yang terhampir. Yang ini ingat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. So soalan E sifar 0.78, sifar 3. So kat sini berapa angka bererti? 5 ke? Bukan. Ingat syarat dia. Angka bererti mesti dikira bermula dengan digit. Bukan sifar. So ini adalah sifar. So sifar bukan angka bererti. So berapa angka bererti kat sini? Angka bererti kat sini adalah 4 angka bererti. AB ni apa? AB ni singkatan untuk angka bererti. Seterusnya, sifar 0.08, sifar 9. Berapakah angka berertinya? Sifar ni dikira angka bererti tak? Tidak, sebab dia adalah sifar. Ingat, syarat untuk mengira bilangan angka bererti, dia mesti bermula dengan digit. So, sifar tak kira, poin sifar tak kira, ini digit pertama 8. Sifar di tengah dikira sebagai angka bererti. 9 angka bererti yang ketiga. So kat sini 3 angka bererti. Seterusnya soalan G ada berapa angka bererti? 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti. Dan H 1, 2, 3, 4. Macam mana pula lah sifar dekat belakang ni?
Okey, so sifar di belakang dikira sebagai angka bererti untuk nombor perpuluhan, iaitu dekat sini dia dikira sebagai 5 angka bererti. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua, iaitu membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Okey, soalan dia, bundarkan suatu nombor berikut kepada 2 angka bererti. So, kita bundarkan saja. Soalan pertama, 63,479. Bundarkan macam mana ya? Okey, cuba ingat balik. Bundarkan kita kira daripada depan, 1, 2. Yang ketiga, kita bulatkan nombor seterusnya. Dia kepada 2 angka bererti. Kita kira. Angka bererti dia bermula dengan 6. 1, 2. Yang ketiga kita bulatkan. Okey. Cuba tengok. 4. 4 ni lebih besar ataupun lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada 5. Lebih kecil daripada 5 kan. So kalau lebih kecil daripada 5. Okey. Kita jadikan dia, kita bundarkan dia. Dia akan jadi 63. Sifar, sifar, sifar. Okey, seterusnya. Okey, berapakah bilangan angka bererti? 2 lah. 1, 2. Ingat kan? Kalau nombor integer sifar di belakang ini tidak dikira. Dia mengikut kejituan. Dia mengikut kehendak soalan. Okey, soalan B. 2476. Dia suruh apa? Bundarkan kepada 2 angka bererti. 2476. Bundarkan kepada 2 angka bererti. Kita kira berdepan. 1, 2. Yang ketiga, kita bulatkan dia. 7. 7 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 5? Lebih besar daripada 5 kan? So, kalau lebih besar daripada 5, kita akan tambahkan 7 ni dengan 1. So, jawapan dia adalah 2. Okey, bukan kat sini. Kita akan tambahkan 4 ni dengan 1. So, 2, 5, sifar, sifar. Okey, seterusnya soalan C. Okey. 6, 9, 5, 3. Kita nak apa? Bundarkan kepada 2 angka bererti. So, 2 angka bererti 1, 2, 3. Ini 5. So, kalau 5 dekat nombor 2 ni kita kena tambah dengan 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. So, 10 naik 1 kat sini dia akan jadi 7,000. So, kat sini kita akan dapati kat sini ada berapa angka bererti? Ada 2. Semua kat sini ada 2 angka bererti. Yang kat sini pun 2 angka bererti. Dekat sini pun 2 angka bererti. Seterusnya, ini adalah contoh nombor integer. Macam mana pula kalau diberi contoh nombor perpuluhan? Okey, so kita tulis balik 68, okey, 0.79. Dia suruh bundarkan kepada 3 angka bererti. So, ingat, angka bererti kita nak kira dia mesti bermula dengan suatu digit. So, 6 ni digit kan? Okey, 1, 2, 3. Yang keempat kita bulatkan. 1, 2, 3. Yang keempat kita bulatkan. Okey, so 9. Yang kita bulatkan tu 9. 9 tu lebih besar ke lebih kecil daripada 5? Lebih besar daripada 5 kan? So, kalau lebih besar, 7 ni kita tambah dengan 1. Okey, kita tambah 1 kat sini. Dan dia akan jadi jawapan dia adalah 68.8. Okey, seterusnya. Dia suruh bundarkan juga 68.79, okey, kepada 1 angka bererti. So, macam mana? 1. So, 1 dia kat mana? 1 dia adalah dekat sini. Okey, so 1. Kita tengok yang ke 1. Kita pun kira 2. Okey, 2. 8. 8 ni lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar kan? So, kalau lebih besar, kita tambahkan kat sini dengan 1. So, jawapan dia adalah 70.0 gram. So, itu sahaja untuk hari ini.